Alaihi Wasallam, 3 perkara ketika seseorang sudah meninggal maka tidak akan putus daripada amal baiknya, tidak putus daripada pahalanya, ngalir terus. Salah satunya adalah sedekah jariyah. والصدقة موجودة ما شاء الله المعهد مستمر إلى هذا الزمان. Maka jika kita lihat di sini sedekah jariyah pun ada, pondoknya masih ada, bangunannya masih ada sampai hari kiamat insyaallah. وعلم ينتفع به. Dan yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. والعلم لا زال مستمر في هذا المكان. Dan ilmu itu pun kita masih nampak di sini, masih nampak daripada ilmu-ilmu tersebut. ولد صالح يدعو له. Kemudian anak yang saleh yang selalu mendoakan daripadanya. وأنتم أولاد هؤلاء الذين أسسوا المعهد وتقدموا قبلكم. Dan beliau sampaikan kita semua santri-santri ini adalah anak daripada pengasuh, anak daripada kiai. Siapapun kita belajar di sini adalah putra daripada kiai tersebut yang selalu mendoakan daripada Pak Kiai. وهكذا الإنسان يحسب حساب المستقبل الأخروي حتى يصل إلى قبره فيجد قبره نعيما روضة من رياض الجنة. Maka beginilah seseorang hendaknya dia memikirkan ke depan, memikirkan jangka panjangnya. Bagaimana ketika ia sudah masuk kubur tapi mendapatkan daripada kenikmatan sebagaimana yang telah didapatkan daripada oleh pengasuh. وعندما تجتهدون في طلب العلم النافع ويجري الله سبحانه وتعالى على أيديكم النافع لهذه البلدة وغيرها من بلاد المسلمين ستشكرون على هذا العمل الطيب عندما تصلون إلى مثل هذا المثوى في القبور. Maka beliau menyampaikan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita semua sebagai santri hendaklah sungguh-sungguh dalam mendapatkan daripada ilmu, sungguh-sungguh dalam mempelajari daripada ilmu. Mungkin sekarang kita belum begitu merasakan, tapi ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan ilmu manfaat tersebut. وزيارة القبور مستحبة كما قال الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن زيارة القبور مستحبة للتذكير والاعتبار. Maka beliau menyampaikan bahwasanya ziarah kepada kubur ini pun sesuatu yang mustahabbah, sesuatu yang sangat bagus yang disunnahkan. Kenapa disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya siapa orang yang berziarah kepada kubur maka mereka akan memikirkan daripada kematiannya dan mempersiapkan untuk akhiratnya. وقال أيضا أن زيارة قبور الأولياء والصالحين مستحبة للتبرك والاعتبار. Begitu juga beliau menyampaikan bahwasanya kalau kita ziarah kepada orang soleh maka kita mendapatkan daripada berkah daripada orang soleh tersebut dan juga i'tibar bahwasanya beliau telah melakukan sesuatu yang sangat baik sehingga kita mengikuti mereka orang. ومن مر على قبر أو مقبرة ولم يتعظ ولم يدعو لهم قال فقد خان نفسه وخانهم. Beliau menyampaikan siapa orang yang melewati daripada kuburan kemudian dia tidak meresapi daripada kuburan tersebut dan tidak mendoakan daripada orang tersebut yang ada di kuburan, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati orang yang dikubur karena dia tidak mempersiapkan diri dengan bekal dan tidak mendoakan kepada orang yang dikubur. لابد أن نتعب ونعتبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Maka setiap kita melihat daripada kubur, berziarah kepada kubur, maka hendaknya kita iktibar, kita mengambil daripada pelajaran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kuntu nahaitukum." Sesungguhnya dulu aku telah melarangmu untuk ziarah kubur, tapi sekarang aku perintahkan kalian untuk ziarah kubur agar supaya kalian mengingat daripada suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وقد ذكر الإمام الغزالي أيضا في كتاب إحياء علوم الدين عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال إذا زرتم المقابر فاقرأوا سورة الفاتحة المعوذتين والإخلاص واجعلوا ثوابها لأهل تلك المقبرة فإن الأجر والثواب يصل إليهم. Maka kemudian beliau menyampaikan, ini kalau bisa nanti ditulis, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan sebuah wasiat, memberikan satu nasihat, siapa orang yang dia ingin berziarah kepada kubur, dia baca Al-Fatihah, dia baca Qul Huwallahu Ahad, kemudian Mu'awwidzatain, dihadiahkan daripada pahala bacaan tersebut kepada ahli kubur, maka itu akan sampai kepada ahli kubur tersebut. لأنهم يفرحون بهذه الهدية. هذه هدية قال الغزالي أنها تصل إليهم في طبق من نور مخمر بمناديل الحرير.
Maka bacaan-bacaan tersebut seperti sebuah hadiah, yang mana hadiah yang sangat indah dikatakan oleh Imam Ghazali seperti hadiah yang diletakkan dalam mangkok yang sangat indah, ditutup oleh daripada kain daripada sutra. وقد كانت السيدة فاطمة الزهراء البتول تزور قبر عم أبيها سيد الشهداء سيدنا حمزة في أحد وتجلس عنده الأيام وتصلي وتبكي وتدعو الله سبحانه وتعالى. Maka jika kita melihat bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau menziarahi daripada pamannya yaitu Hamzah radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau pun menziarahi daripada kuburan Sayyidina Hamzah, menangis di situ, mendoakan daripada Sayyidina Hamzah di tempat itu, maka ini menjadi sebuah dalil untuk kita semua. السيدة عائشة عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم ولكنه بعد ذلك أمر بها. Begitu juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika berziarah kepada saudaranya yaitu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, maka seseorang melihat kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, bukankah Rasulullah telah melarang untuk berziarah kepada kuburan?" Maka Sayyidah Aisyah pun katakan, "Betul, dahulu Rasulullah melarangnya, kemudian Rasulullah memperbolehkannya, bahkan justru memerintahkan untuk kita ziarah kepada kubur." سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما يذكر عنده الموت والجنة والنار لا يبكي، ولكن عندما يسمع القبر يذكر عنده القبر يبكي وينسحب. Maka Sayyidina Utsman bin Affan ketika diceritakan tentang surga, tentang neraka, Sayyidina Utsman tidak menangis. Ketika diceritakan tentang neraka tidak menangis, tapi ketika diceritakan tentang kubur, maka Sayyidina Utsman langsung menangis. فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه وما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أعسر ونسأل أشد، نسأل الله السلامة والعافية، ونجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض الجنة بعد طول عمر في طاعة الله ورسوله. Maka Sayyidina Utsman ditanya, "Wahai Sayyidina Utsman, ketika engkau mendengar daripada neraka, engkau mendengar daripada surga, engkau mendengar daripada siksaan, engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau mendengarkan daripada kubur, tentang kubur, maka engkau menangis. Sebabnya kenapa? Bukankah neraka lebih pedih?" Maka Sayyidina Utsman pun beliau katakan, "Sesungguhnya aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kubur adalah awal daripada perjalanan seseorang kepada akhirat. Siapa orang di kuburnya selamat, maka setelah kuburannya lebih mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila di awalnya di kuburnya orang tersebut sudah tidak sukses, tidak lolos, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kubur tersebut lebih susah, lebih pedih lagi daripada awalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berbekal diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panjang umur dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فاجتهدوا في طلب العلم النافع، لأن العلماء في قبورهم لهم ينتفعون بعلمهم ويصلهم الأجر والثواب كل يوم من التلاميذ الذين علموهم، ومن انتشار العلم على أيديهم دائما يجري لهم الأجر والثواب في قبورهم. Maka hendaknya kita semua sungguh-sungguh dalam mempelajari daripada ilmu, mempelajari daripada kitab-kitab, mempelajari daripada ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ulama-ulama ketika mereka sudah meninggal, sesungguhnya mereka masih hidup, karena mereka mendapatkan daripada kiriman-kiriman pahala daripada santri-santrinya, dan itu yang akan kita rasakan nanti kelak ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. واجتهدوا في حفظ القرآن العظيم والإكثار من تلاوته. Begitu juga beliau memberikan nasihat kepada kita untuk sungguh-sungguh menghafalkan daripada Quran dan juga memperbanyak baca daripada Quran tersebut. لأن حافظ القرآن يوم القيامة يشفعه الله في 10 من أهل بيته وجبت عليهم النار فيشفع فيهم فيدخلون الجنة ببركة هذا الذي حفظ القرآن العظيم. Karena siapa orang yang telah hafal Quran, hafid Quran, hafalkan daripada Al-Quran, nanti di akhirat ketika ada 10 daripada keluarganya sudah wajib masuk neraka, tapi asbab satu keluarganya dia hafid Quran, dia hafal Quran, maka 10 keluarga tersebut, 10 orang daripada keluarga tersebut diselamatkan oleh Allah daripada nerakanya, dimasukkan ke dalam surganya. Karena apa? Karena ada satu yang menghafalkan daripada Quran. وهي الأيام والليالي
سيهل علينا شهر القرآن، شهر رمضان الذي ينزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kemudian beliau menyampaikan tanpa terasa kita sebentar lagi, mungkin hari demi hari, waktu demi waktu, malam demi malam, kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Al-Quran. Siapapun orang yang di dalam bulan tersebut hendaklah memperbanyak daripada membaca Al-Quran. اجتهدوا في الإكثار من تلاوة القرآن العظيم والعمل بالعلم. Kemudian beliau menyampaikan hendak sungguh-sungguh kita dalam mengamalkan daripada Al-Quran dan juga kita menghafalkan daripada Al-Quran tersebut. أنتم طلاب علم، أي مسألة علمية تتعلمونها عليكم أن تعملوا بها حتى يظهر عليكم نور العلم، العلم نور. Maka setiap kita santri telah mempelajari daripada kitab-kitab, setiap ilmu yang telah kita dapatkan langsung kita amalkan. Kenapa? Karena hakikatnya ilmu adalah cahaya. Apabila seorang santri dia mengamalkan ilmunya, maka akan penuh dengan cahaya. ما ينبغي لطالب العلم أن يكون بدون سواك. ما ينبغي لطالب العلم أن يكون بدون سواك. النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. Kemudian hendaknya kita sebagai santri jangan sampai tertinggal daripada siwak. Setiap kita harus memiliki daripada siwak. Karena satu orang dia salat 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan daripada siwak. اللي ما عنده سواك من هذا اليوم يقتني سواك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لا يفرط في هذه السنة العظيمة. يعني ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. Maka siapa yang belum ada daripada siwak, belum punya daripada siwak, mulai detik ini kedatangan beliau ke pondok ini, semuanya memiliki daripada siwak, dan siwak ini dipegang betul-betul sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siwak ini adalah sunnah yang sangat mulia. نحث المعلمين والمدرسين والمعلمات والمدرسات على أن يتحسسوا من طلابهم وطالباتهم في الإسلام بهذه السنة. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah ataupun guru-guru di sini, hendaknya mengawasi selalu supaya santrinya betul-betul berpegang teguh dengan siwak. Setiap santri memiliki daripada siwak tersebut. Barakallahu lakum fi nashaati wa nashaatikum wa fi talabikum al-ilm fi al-Qur'an al-azim. Nasallu subhanahu wa ta'ala an yataqabbal hadha al-mu'assis wa aqarubuh wa man zurnahum rahmatan bi wasi'i rahmatih wa an yujri lahum al-ajr wa thawab ad-daim wa yubarik fi hadha al-ma'had wa الطلاب وجعلنا طالبات وجعلنا وياهم العلماء العاملين المخلصين الفائزين بالملايين والملايين والملايين امين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Di terakhir beliau mendoakan kita semua semoga pengasuh daripada pondok ditinggikan daripada derajatnya dan pondok ini diberikan daripada keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan santri-santrinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.